Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, baik. So saya Zahari bin Sufyan. So insya-Allah saya akan saya diberikan amanah untuk untuk membimbing tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan pentaksiran pembelajaran. Okey. So saya sangat bangga dengan tuan-tuan dan puan-puan walaupun masa cuti sekolah. Kan waktu cuti sekolah ni lah mungkin cikgu-cikgu ada peluang untuk berjalan-jalan ke mana-mana kan, tetapi sanggup juga untuk bersama-sama dengan saya untuk kita menambahkan ilmu berkenaan dengan pentaksiran pembelajaran. So sepatutnya kita ada pertemuan secara bersemuka. Namun demikian memandangkan keadaan kes-kes pada hari ini semakin meningkat, maka kita buatkan secara online lah. Okay, begitu juga adalah dengan kuliah yang akan datang, bergantung kepada keadaan. Kalau kita boleh berjumpa secara face to face, fizikal, dan kita boleh jumpalah. Namun demikian kalau tak boleh, so kita buatlah kaedah seperti ini. Yang penting kita punya majlis ilmu itu berjalan seperti yang dirancangkan. So pada pagi ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan proforma. Kemudian kita akan tengok juga berkenaan dengan tugasan-tugasan. Itu yang sangat penting. Okay, tugasan-tugasan apa yang perlu dilaksanakan dalam kursus pentaksiran pembelajaran ini. Okey. So kita pergi kepada penjelasan berkenaan dengan proforma. Boleh ke? Boleh. Boleh, insya-Allah Doktor. Okey, baik. So kita tengok. Okey, so kursus ini ialah pentaksiran pembelajaran. So kursus ini adalah KPM 4053. So kreditnya ialah sebanyak 3 kredit sahaja. So apa sebenarnya akan diterangkan ataupun yang dikongsikan melalui kursus ini? Ianya akan membincangkan berkenaan dengan misalnya konsep pengujian, pengukuran, pentaksiran dan penilaian. Sebenarnya ianya adalah lebih kepada secara teori. Okey, lebih kepada secara teori. Kenapa saya cakap teori ni dia asas lah. Okey, maknanya kursus ini sebagai asas berkenaan dengan konsep-konsep dalam pentaksiran itu. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan lagi hebat lah dari segi pelaksanaan. Kan, buat ujian, kemudian mentadbirkan ujian, menganalisis skor ujian. Saya percaya itu semua tuan-tuan dan puan-puan tidak ada masalah. Maknanya dari segi pengalaman kerana telah menjadi semua guru kan di sini kan? Semua cikgu kan? Ya. Mengajar tak? Semua mengajar. Okey, so maknanya tidak ada masalah lah dari segi pentaksiran. Cuma mungkin boleh dimantapkan lagi. Boleh dimantapkan lagi, maksud saya mungkin ada ilmu-ilmu baru berkenaan dengan konsep itu yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan. Dan saya sangat terbuka kalau tuan-tuan dan puan-puan nak berkongsi pengalaman dengan saya. So maknanya bukan one way sajalah. Macam tuan-tuan dan puan-puan buat kelas secara online lah kan. So kalau cikgu sahaja yang bercakap, so pelajar tidak ada respon apa-apa, so kita akan rasa macam yelah, bercakap seorang diri lah kan. So maknanya during masa saya menyampaikan lecture saya, so tuan-tuan dan puan-puan bebas untuk memberikan pandangan, untuk berkongsi pengalaman kepada saya dan juga rakan-rakan. Dengan harapan mudah-mudahan ianya dapat membantu saya juga, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang lain untuk memantapkan lagi ilmu berkaitan dengan pentaksiran pembelajaran ini. Okey, selain daripada itu, kita juga akan melihat dari segi aplikasinya dalam konteks di bilik darjah. Nanti kita akan binakan kita punya misalnya antara tugasan yang tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk melaksanakannya ialah berkaitan dengan membina pentaksiran prestasi. Tugasan pentaksiran prestasi, kemudian perlu membina rubriknya, bagaimana kita nak mengukur pentaksiran prestasi itu. Contoh pentaksiran prestasi itu mungkin berkaitan dengan amali solat, mungkin berkait dengan misalnya amali wuduk, mengambil wuduk. Itu adalah bentuk-bentuk pentaksiran yang berkaitan dengan pentaksiran prestasi. So itu adalah tugasan-tugasannya, nanti kita akan bincangkan secara detail. Okey, seterusnya apa lagi yang kita akan buat dalam kursus ini, kita akan kenal pasti dari segi kualitinya.
Kualiti ujian, kualiti pentaksiran yang kita laksanakan dalam konteks di bilik darjah. Mungkin kita bila kita takbirkan ujian kita kan, kepada para pelajar, kita dapati pelajar kita ni semua tak boleh jawab. Kan, contohlah kan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan baru balik daripada Mesir ke kan, bagi soalan tu semua tak boleh jawab. Adakah soalan aku ni susah sangat ke? Kan, ataupun kita bagi ujian tu semua dapat jawab, sentiasa dapat A. Kan, adakah soalan kita itu berkualiti, cukup berkualiti untuk mengukurnya? Kalau terlalu sukar, semua tak boleh jawab, so soalan itu adakah itu soalan yang berkualiti? Kan, adakah kita contohnya kita nak mengukur tentang akidah, mata pelajaran akidah. Kalau adalah akidah. So maknanya adakah boleh kita masukkan maklumat-maklumat lain berkenaan dengan contohnya matematik ke? So adakah berkualiti ujian kita yang sedemikian? So kita akan tengok juga dari segi kualiti ujian yang kita binakan. Taklah kita nanti shot sendiri, contohnya ujian yang saya takbirkan, semua pelajar saya sentiasa dapat A. Rupanya soalan ujian yang kita bina tu, dia punya tahap dia cuma pengetahuan sahaja ataupun mengetahui sahaja. That's why para pelajar semua boleh menjawab dengan betul. Contoh macam tu. So nanti insyaAllah kita akan cek dari segi kualiti item-item ujian ini. Bukan nantilah, maknanya dalam proses kita mempelajari kursus ini ataupun mengikuti kursus ini, kita akan tengok dari segi kualiti ujian itu. Okay, so basically saya percaya pengalaman tuan-tuan dan puan-puan nanti bila digabungkan dengan teori ini, insyaAllah dia akan jadi lebih mantap bila melaksanakannya dalam konteks di bilik darjah. Okay, so yang ini 3 kredit. So ini adalah hasil pembelajaran dia. Contohnya menjelaskan tentang konsep pentaksiran dan pembelajaran dan juga pemudahcaraan, membincangkan isu semasa. Membincangkan isu semasa. So di pihak kami nanti, kami akan ujilah sama ada tuan-tuan dan puan-puan boleh tak menjelaskan tentang konsep, boleh tak membincangkan tentang isu semasa, boleh tak menjelaskan tentang untuk ataupun mengaplikasikan proses pentaksiran dalam bilik darjah, boleh tak menjustifikasikan. So semua setiap ini CLO 1 ini kita panggil dia sebagai hasil pembelajaran khusus. So setiap satu ni nanti akan diuji. Setiap satu ini akan diuji. Apakah dia punya pentaksiran yang kita akan laksanakan? Kita akan lihat terus. Contohnya, so yang pertama sekali CLO 1 iaitu menjelaskan tadi, kita akan ada tugasan khas. Tuan-tuan dan puan-puan sangat bertuah walaupun kita dalam keadaan sekarang ini menghadapi ujian daripada Tuhan berkaitan dengan COVID-19 ini, tetapi dia ada, setiap yang Tuhan beri itu ada kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Kalau sebelum ini untuk CLO yang pertama ini dia akan diuji melalui ujian ataupun peperiksaan akhir. Peperiksaan akhir. So peperiksaan akhir tu semua akan duduk satu tempat, secara standard menjawab soalan yang sama. Tetapi pada kali ini dia akan dijalankan secara tugasan khas. Tugasan khas maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk apa-apa sahaja. Boleh merujuk apa-apa dokumen untuk menjawab tugasan khas ini, mungkin dalam tempoh masa 48 jam untuk menjawab. So maklumat ini nanti akan dikongsikan bila dah dekat-dekat berkaitan dengan tugasan khas ini. Apa dia tugasannya? Nanti akan dimaklumkan lah sebab disulit sekarang ni. Tak boleh nak bagi tahu sekarang. Nanti bila dah dekat dengan tarikh pentaksiran akhir tu, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kita ada tugasan e-forum. E-forum ini seingat saya ada 4 ataupun 5 lah. 4 ataupun 5. So macam mana nak menjawab nanti saya akan tunjukkan. Seterusnya kita ada laporan tugasan berkumpulan. Tuan-tuan dan puan-puan dah ada kumpulan ke belum? Ada kumpulan tak? Mungkin kumpulan-kumpulan sebelum ini? Ada dah. Tapi kalau rasa macam dah boring je dengan ahli kumpulan tu, menyampah je, mungkin boleh buat kumpulan yang baru lah. Boleh buat kumpulan yang baru. Bilangan nanti saya akan maklumkan. Apa yang perlu dibuat pun nanti selepas ini saya akan kongsikan. Dan seterusnya yang last sekali ialah pembentangan. Pembentangan. Selepas daripada melaksanakan tugasan berkumpulan itu, hasilnya perlulah dibentangkan. Hopefully kalau kita boleh bertemu pada pertemuan yang kedua nanti, bolehlah kita membentang berkaitan dengan dapatan kajian itu. Kalau tidak boleh,
kita akan buat secara online. Tapi pembentangan ni perlu dilaksanakan secara individu. Walaupun hasilnya ialah kumpulan, tetapi setiap individu perlu membuat pembentangan. Kerana apa? Kerana markahnya adalah secara individu. Okey, markahnya secara individu. Mungkin dalam kumpulan tu ada yang dapat markah contohnya 10, ada yang dapat 9, ada yang dapat 7 dan sebagainya. Bergantung kepada prestasi yang ditunjukkan sewaktu membuat pembentangan. Okey, detailnya nanti saya akan kongsikan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita ada apa topik-topik yang kita akan pelajari di sini. Besar sangat ni. Okey, bila dia buka dalam Padlet ni dia pangkah semahu-mahunya besar macam ni. Okey, tapi tak apa. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan boleh download. Okey, boleh download. Saya ada sharekan pada bahagian chat. Okey, link untuk akses kepada Padlet. Bahan saya semua saya masukkan dalam tu. Dan juga aktiviti-aktiviti yang kita akan buat pada pagi ini dan juga pada hari esok pun insya-Allah ada di dalam itu. Sudah memadai. Okey, seterusnya yang pertama ialah pengenalan kepada pentaksiran. So dalam ni kita akan pergi kepada contohnya ialah tujuan dan matlamat pentaksiran itu sendiri. Okey, tujuan dan matlamat pentaksiran itu sendiri. Bila berada di sekolah, okey, ataupun kadang-kadang bukan di sekolah sajalah, orang awam kadang-kadang selalunya terkeliru. Apa yang contohnya apa yang dimasukkan dengan ujian, apa yang membezakan ujian dengan penilaian, apa yang membezakan penilaian dengan pentaksiran. Selalunya istilah-istilah ini digunakan secara bertukar ganti. Sekejap kata peperiksaan, sekejap kata pentaksiran, sekejap kata penilaian. So di sini akan disentuh berkenaan dengan perbezaan-perbezaan ini. Dengan harapan tuan-tuan dan puan-puan selepas keluar daripada kelas ini nanti, khusus ini, so bolehlah memberikan ataupun membezakan bila menggunakannya, oh yang ini adalah ujian, yang ini adalah penilaian, yang ini adalah pentaksiran. So dapat membezakannya. Begitu juga dengan konsep, misalnya konsep pentaksiran bilik darjah. Apa beza pentaksiran bilik darjah dengan pentaksiran sekolah? So saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah menguasainya lah sebab selalu dilaksanakan dalam konteks di bilik darjah. Okey, seterusnya kita ada prinsip asas pentaksiran. Yang inilah yang akan menentukan sejauh mana kualiti misalnya ujian yang kita laksanakan. Berkualiti atau tidak. So dia perlu ada elemen-elemen, misalnya kesahan. Okey, misalnya dia kena ada elemen-elemen, saya besarkan sikit mungkin boleh nampak sikit lah. Okey. Kita ada kesahan. Apa dia kesahan? Okey, sejauh mana ujian kita itu mengukur apa yang sepatutnya diukur. Kalau menguji ujian berkaitan dengan ibadah ataupun matematik ataupun sains. So adakah isi kandungannya itu mengukur mata pelajaran sains itu ataupun topik-topik yang nak diukur. Ini ada berkaitan dengan kesahan. Yang ini kebolehpercayaan selalunya dikaitkan kalau dalam konteks di bilik darjah, dari segi konsistensi. Konsistensi apa? Contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan membuat penilaian ataupun memberikan skor kepada hasil jawapan pelajar. Khususnya yang berkait dengan esei contohnya. Yang berkait dengan esei. So kadang-kadang bila kita nilai tu untuk pelajar ni kita bagi 10 markah. Kadang-kadang bila sampai satu tahap kita bergaduh dengan suami ke, bergaduh dengan isteri ke, merajuk dengan boyfriend ke kan. Lepas tu markah tu tak konsisten. Ataupun mungkin dengan pelajar ni selalu melawan aku kan, aku teringih. Daripada 10 kita bagi 2 saja kan. Yang ini pelajar ni, pelajar ni rajin tolong saya ni kan. So bagi daripada 10 bagi 11 markah. Contoh macam tu kan. So maknanya di sini tak konsisten kita punya penilaian. So maknanya tidak boleh dipercayai lah. Begitu juga dah dengan prinsip asas yang lain seperti kualiti-kualiti lain, keobjektifan, kemudah tafsiran dan juga kemudah takdiran. Yang ini nanti insya-Allah kita akan tengok. Secara detail macam mana nak tentukan. Nak tentukan apa? Contohnya nak tentukan kesahan tu macam mana? Nak tentukan kebolehpercayaan tu macam mana? Insya-Allah. Okey, seterusnya lah berkait dengan pentaksiran berasaskan sekolah. Yang ini kalau tak silap saya dilaksanakan nanti dia punya medium dia dilaksanakan melalui e-forum kalau tak silap saya. So konsep pentaksiran berasaskan sekolah, komponen pentaksiran berasaskan sekolah, konsep pentaksiran bilik darjah yang sekarang ini telah dilaksanakan di sekolah-sekolah.
Okey, seterusnya lah dari segi perancangan dan pembinaan ujian. Yang ini mungkin insya-Allah kita cuba cover pada hari ini sehingga ABC lah. Okey, konsep penjajaran konstruktif, taksonomi pembelajaran, jadual spesifikasi ujian. Esok insya-Allah kita cuba cover berkaitan dengan pengubahan item objektif, pengubahan item subjektif. Ini cikgu semua mengajar sekolah agama di bawah Jaib kan? Betul? Ya. Ya. Betul. Okey, baik. So, apakah bentuk soalan-soalan ujian yang selalu dikemukakan kepada para pelajar? Bentuknya macam mana? ABC ke? Atau padanan ke? Esei ke? Macam mana yang selalu digunakan dalam konteks di bilik darjah? Ada yang boleh share? Jelas tak soalan saya? Bentuk item ujian tu, bentuk soalan ujian tu. Adakah kita ada satu gabungan objektif dan subjektif. Oh, okay, very good. Okay, maknanya gabungan objektif dan juga subjektif. Dan juga mungkin tuan-tuan dan puan-puan, bila mengajar itu, ada juga bertanya soalan kepada pelajar, betul? Ada juga bertanya soalan kepada pelajar. Daripada kita tanya pelajar tu, maknanya melalui aktiviti penyoalan tu, kita pun boleh tengok. Kita pun boleh menilai sama ada pelajar kita itu faham ataupun tidak berkenaan dengan isi kandungan itu. So itu pun insya-Allah kita akan cuba sentuh. Okey. Seterusnya ialah kita tengok topik yang seterusnya berkait dengan analisis dan interpretasi data pentaksiran. So sekarang ini kita dah buat pentaksiran. Kita bina dulu, kita rancang, kita bina, dah dapatlah hasilnya. Contohnya soalan aneka pilihan A, B, C, D. Dah ada dah. Dan kita takbirkan dia kepada pelajar. Bila kita dah takbirkan soalan JAKIM. Okey, soalan JAKIM. So maknanya kita dah takbirkan kepada pelajar itu dan kita akan dapat subjektif ada, objektif ada. Okey, baik-baik. Terima kasih Ustaz Amirul. Okey. Objektif dan juga subjektif ada. Okey, very good. Okey. Seterusnya lah dari segi bila kita dah takbirkan, pelajar itu menjawab. Okey, baik. Saya punya ni dia lambat ke? Tak. Okey je. Lain dia seterusnya. Okey, baik. Okey, saya minta maaf kalau lain ni problem kan. Okey, kalau ada apa-apa, kalau tiba-tiba saya keras je kan. So boleh tegur lah. Okey, pada ruangan chat. Betul. Dah setengah jam dah. Keras dah doktor kat situ kan. Ataupun nanti last kan. Dah tengah hari dah doktor. Okey, contohlah kan. Okey, so maknanya bila telah ditakbirkan, okey, kemudian kita akan bagi skor dia. Kita bagi markah lah kepada pelajar itu. Ini dapat 5, ini dapat 2, ini dapat 3 berdasarkan pada skema pemarkahan dia. So skor itu sebenarnya, maknanya markah yang diperoleh itu sebenarnya kita boleh analisis. Gunakan analisis statistik. Analisis statistik. Contohnya kita boleh buat jadual. Okey, yang ini ramai dapat A. Ada 80 orang dapat A daripada 100 orang. So maknanya kita boleh buat analisis. Kenapa kita perlu buat analisis tu? Memudahkan laporan kita. Contohnya, katalah tuan-tuan dan puan-puan ni guru di sekolah berkenaan, tiba-tiba pihak JAIB minta laporan. Okey, cikgu-cikgu semua buat laporan berkenaan dengan prestasi para pelajar dalam ujian yang dijalankan, ujian akhir tahun. So, adakah kita perlu bagi satu-satu? Yes, boleh bagi secara individu maklumat. Contohnya pelajar Ustazah Ainul Hazika dapat 80, Ustazah Siti Maisarah dapat 85. Kita boleh bagi satu-satu macam tu. Tetapi di pihak pentadbiran ni, mereka pentadbir selalunya nak dapatkan rumusan itu. Okey, berapa dapat A? Berapa dapat B? Berapa dapat C? Contoh macam tu. So semua ini lebih mudah bila kita buat dalam bentuk statistik. So apa statistiknya, insya-Allah nanti kita akan cover dalam kuliah yang akan datang. Okey, seterusnya. Seterusnya kita ada analisis item. Yang ini yang saya katakan tadi, berkaitan dengan kualiti soalan ujian yang kita berikan itu. Taklah kita tengok, hebatlah cikgu, kenapa? Setiap kali ujian pelajar semua 100% dapat 100. Boleh faham saya, maksud saya? 100% pelajar cikgu
semua dapat 100 markah. Macam tu. So maknanya, baguslah cikgu ni. So bila macam tu kita kena check lagi. Kita kena check sama ada kita punya ujian itu adalah terlalu mudah. Ataupun dia terlalu sukar sehingga semua tak boleh nak dapat. Okey, tak boleh nak lulus contohnya. Dan juga dalam konteks topik ini juga kita akan cover berkenaan dengan kualiti, misalnya ujian, soalan ujian berbentuk objektif, kita ada A, B, C, D. So kita akan cek kualiti bagi setiap pilihan jawapan itu. Kita panggil sebagai pengganggu. So kita akan cek kualitinya dari segi keberkesanan pengganggu itu. Kualiti pilihan itu, pilihan jawapan, sepatutnya dia akan menarik pelajar-pelajar yang lemah lah untuk memilih jawapan yang bukan betul itulah, jawapan yang tak betul berbanding kepada jawapan yang betul. So itulah baru kita katakan pengganggu itu berkualiti. Okey, kita tengok yang seterusnya, penskoran dan penggredan. Okey, yang ini kita nak berikan skor kepada pelajar. So dia ada beberapa cara. Okey, yang pertama sekali dari segi analitik, okey, secara detail dan juga secara holistik, secara keseluruhan. Holistik contohnya, okey, kita baca je karangan ataupun esei pelajar berkenaan dan akhirnya kita kata ini dapat 80. Kita ada kualiti-kualiti dia. Okey, berbanding dengan analitik tu contohnya kita baca satu-satu. Okey, isi cukup tak? Okey, kemudian dari segi ejaan ada kesalahan tak? Format, contoh macam tu satu-satu. Tetapi kalau holistik tu kita baca secara keseluruhan dan kita nilai. Yang ini dapat 80, yang ini dapat 90 dan sebagainya. Okay, so insyaAllah kita akan cover dalam topik pengskoran dan juga penggradan. Okay, seterusnya lah pentaksiran alternatif yang kita akan bincangkan pada hari esok. Okay, so dari segi pakar-pakar dalam bidang pentaksiran ni, dia ada istilah-istilah yang selalu dikaitkan dengan pentaksiran alternatif ini. Okey, contohnya pentaksiran alternatif juga dikaitkan dengan istilah pentaksiran prestasi. Kemudian pentaksiran autentik, kemudian pentaksiran yang secara langsung ataupun direct. So maknanya bentuk-bentuk pentaksiran ini insya-Allah kita akan go through pada hari esok. Kerana apa? Kerana dalam tugasan tuan-tuan dan puan-puan akan ada berkaitan dengan pembinaan tugasan pentaksiran prestasi dan juga membinakan rubrik penskorannya. Jadi kalau telah di-cover katalah pada hari ini, pada hari esok, maka selepas habis cuti sekolah ni tuan-tuan dan puan-puan boleh laksanakannya. Tak payahlah nak tunggu-tunggu lama kan. Okey. Hari Senin ni tak boleh lah sebab masih lagi cuti sekolah. Okey. So bentuk-bentuk tugasan ataupun bentuk-bentuk yang selalunya lah, okey, yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar di PLI misalnya JAIB ini ataupun JAIZ dan sebagainya. Okey, ialah misalnya amali wudu, tayamum, okey, apa lagi? Yang baca ayat Quran tu kepada guru tu apa dia? Panggil apa kan? Baca ayat Quran. Tasmik. Ya, betul. Tasmik. Tasmik. So maknanya tasmik. So itu adalah bentuk-bentuk pentaksiran secara alternatif. Kenapa dipanggil pentaksiran alternatif? Sebab dia adalah alternatif kepada pentaksiran tradisional. Apa pula pentaksiran tradisional? Pentaksiran tradisional ini selalunya dikaitkan dengan soalan ujian berbentuk aneka pilihan. Okey, pelajar memilih. Okey, padanan. Okey, kemudian item yang berbentuk apa lagi? Padanan, okey, true and false ataupun betul ataupun salah. Itu selalunya dikaitkan dengan pentaksiran tradisional. Maknanya pelajar memilihnya ataupun pelengkap. Pelengkap ni mungkin satu ataupun dua ayat saja. Di manakah peristiwa di manakah peristiwa Ashabul Kahfi berlaku? So maknanya pelajar perlu jawab, misalnya di dalam gua ataupun di negeri mana. So pelengkap lah, maknanya satu saja ataupun dua saja patah perkataan yang digunakan dalam konteks itu. So ini adalah bentuk pentaksiran tradisional. So alternatifnya ialah apakah pentaksiran yang alternatif? Selain daripada itulah, misalnya menghasilkan produk. Kan kita misalnya saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ada meminta pelajar-pelajar untuk menghasilkan misalnya buku skrap. Kan, buku skrap ataupun amali solat, minta pelajar ini melaksanakan amali solat. So yang ini adalah bentuk-bentuk pentaksiran alternatif. Pentaksiran alternatif. So macam mana nak bina nanti? InsyaAllah kita akan cover nanti. Esok, bukan hari ini. Okey, seterusnya kita akan ada topik pelaporan kemajuan pelajar. Okey,
So selalunya pelaporan kemajuan pelajar ni dikaitkan dengan pemegang taruh pendidikan. Yang paling signifikan ialah guru, ibu bapa lah. Okey. Tetapi selain daripada itu, kita ada pihak-pihak lain lah. Contohnya macam pentadbir ataupun rakan sejawat. Dan yang paling penting sekali ialah kepada pelajar itu. Itu yang kita terlupa. Kadang-kadang bila kita melaksanakan aktiviti pentaksiran itu, okay, pelajar dapat 60 markah. That's it. Berhenti setakat itu. Sebenarnya kita kena nyatakan juga kepada dia, okay, kalau awak nak maju lagi, nak dapat 100 markah, ini adalah topik yang awak perlu kuasai. Okay, macam mana awak nak kuasai? Macam tu. So itu adalah kita panggil sebagai maklum balas. Maklum balas. Okay. Okay, itu antaranya. Seterusnya ialah yang last kali ialah isu pentaksiran di Malaysia. Pentaksiran bilik darjah. Okay, saya tak pasti di JAIB ada apply tak pentaksiran bilik darjah ni, ataupun misalnya apply tu maksud saya dia mengguna pakai tak konsep TP tu, guna pakai tak TP, tahap penguasaan, TP1, TP2, guna tak? Tak guna. So berdasarkan kepada markah saja ya? Ya. Okay. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih atas respon yang diberikan. Okey, tapi macam marah je. Tak ada, saya gurau je. Suara dia macam tu. Lain kot. Okey, jangan marah saya lah. Okey, tak adalah, saya gurau je. Kalau tak gurau nanti kan boring kan dalam masa nak sampai petang ni pukul 5 ni kan. Nak sampai pukul 5 ni kuliah. So kalau straight saja mungkin semua lepas pukul 9 ni semua tutup kamera kan. Okey, tapi saya percaya ustaz dan ustazah daripada JAIB ni memang sentiasa committed lah untuk menambahkan ilmu. So antaranya yang kita akan bincangkan ialah berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Satu isu berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah ialah dari segi penetapan TP tu. Penetapan TP. Maksudnya katakanlah pelajar ini TP 3. Okey. Sesuai tak dengan tahap prestasi yang ditunjukkan dalam bilik darjah itu? So ada isu itulah. Nak menetapkan ada TP minimum yang perlu dikuasai. So adakah wajar untuk kita melaksanakan sedemikian? Kemudian dari segi pentaksiran autentik. Okey, pentaksiran autentik ni berkait dengan kehidupan. Maknanya tugasan yang dibuat dalam konteks pentaksiran itu ialah dia ada related dengan kehidupan sebenar. Contohnya amali solat itu boleh dikatakan sebagai pentaksiran autentik. Kita minta pelajar kita ini melaksanakan, perform amali solat, melaksanakan amali solat. So benda yang dilaksanakan itu, tugasan itu adalah berkait dengan kehidupan sebenar. Kenapa? Dalam kehidupan sebenar pun kita melaksanakan solat. Kan, tayamum, apa lagi? Kemudian wudu. Ataupun mungkin berkait dengan contoh lain kalau pelajar-pelajar yang berkait dengan bidang teknikal. Dia membaiki motosikal. Itu pun pentaksiran autentik juga. Tapi dia ada isu-isunya juga. Contohnya dari segi kebolehpercayaan ataupun konsistensi dari segi penilaian itu. Kemudian dari segi generalisasi, sukar untuk digeneralisasi dan sebagainya. Okey. Dan yang akhir sekali ialah berkaitan dengan pentaksiran online. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ni expert dah ni dalam bidang pentaksiran online. Selalu guna apa pentaksiran online ni? Contoh pentaksiran online yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan medium Google Form. Google Form, bagus. Okey. Apa lagi? Wall. Okey, bagus. Lagi? Okey, live apa saya live worksheet ya. Okey, bagus. Lagi? Apa lagi? Kahoot, quizzes, dan pelbagai lagi yang tuan-tuan dan puan-puan selalu gunakan itu. So, dari segi kualitinya macam mana? Pentaksiran online itu. Okey, dan juga mungkin dari segi bila ianya dilaksanakan pentaksiran secara online ini, macam mana pula dengan pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid kita yang dari segi kualiti internetnya tak begitu okey, ataupun yang tak ada device, tak ada alat-alat. Itu isu-isu yang insya-Allah kita akan bincangkan dalam konteks isu pentaksiran di Malaysia. Okey. Baik, itu adalah topik-topik insya-Allah yang kita akan cover dalam kursus ini. Okey, so bentuk pentaksiran pun saya dah tunjukkan tadi. E-forum, okey. Untuk e-forum ni markah dia ialah sebanyak 20 markah.
Okay, sekejap saya kecilkan sikit ya. Okay, e-forum 20 markah. Projek berasaskan kumpulan laporan ni ialah 30 markah, manakala pembentangan 10 markah. Dan tugasan khas ini ialah 40 markah. Tapi jangan risau sebab tugasan khas ini tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan masa untuk melaksanakannya. Akan diberikan masa untuk melaksanakannya, contohnya 48 jam untuk menyiapkannya. Dan boleh merujuk apa-apa rujukan. That's why lah bila khusus ini, bila dilaksanakan dia punya, kalau sebelum ini dia ada peperiksaan akhir. Peperiksaan akhir. Masa peperiksaan akhir tu markah pelajar sukar untuk dapat A sebenarnya. Okay, tetapi bila tugasan khas ini, okay, A tu sudah A tu lebih mudah lah berbanding diberikan peperiksaan akhir. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan tu beruntunglah bila diberikan tugasan khas untuk ini. Ataupun nak buat pentaksiran, nak buat peperiksaan akhir ke? Nak buat peperiksaan akhir? Tak nak. Kan? Tak nak. Okey, baik. Okey, so kita memikirkan keadaan sekarang ini tak sesuai lah bila berkumpul ramai-ramai dan ditadbirkan dalam satu dewan tu, sukarlah untuk kita buat macam tu dan kita proceed kepada tugasan khas setakat ini. Setakat ini. Baik, Cikgu Siti Maisarah, minta maaf ya lama angkat tangan tu, penat tu. Okey, silakan Cikgu Siti Maisarah. Okey, doktor nak tanya, bentuk tugasan khas tu maksudnya macam apa? SC ke macam mana? Okey, bagus soalan daripada Ustazah Maisarah. Okey. Boleh jadi essay ataupun tugasan itu meminta tuan-tuan dan puan untuk melaksanakan sesuatu. Okey, contohnya mungkin tak payahlah bagi contoh, nanti kan jadi soalan pula kan. Okey. Macam essay, kena buat satu essay ataupun contohnya okey, nyatakan isu-isu yang berlaku dalam konteks pentaksiran di Malaysia pada ketika ini. So buatlah essay contohnya. Mungkin kena bina soalan. Okey, hasilkan soalan 5 soalan berdasarkan kepada topik tertentu. Kan, contoh macam tu. Itu adalah contoh-contohnya. Okey, ataupun mungkin kritik apa-apa. Kan, itu contoh-contohnya. Boleh Ustazah? Okey doktor. Okey. Tapi jangan risau. Nanti bila dah sampai waktu pentaksiran akhir tu, saya bagi soalan tu free je. Okey, boleh tengoklah. Okey. Kita akan bagi masa. Yang penting itu kita akan bagi masa. Okey. Kalau tak silap saya dalam 48 jam lah. Tapi tak pasti kalau ada perubahan masa yang terkini. Tapi tak apa. Anyway, saya akan maklum kepada tuan-tuan dan puan-puan berkait dengan pentaksiran ataupun tugasan khas ini bila-bila dah sampai masanya lah. Okey. Baik, ada lagi soalan? Okey. Ada lagi soalan kaitan dengan tugasan khas ini? Ataupun apa-apa topik-topik tadi? Ada? Mungkin tak mencabar lah topik-topik ni. Kan? Ataupun tugasan ni tak mencabar lah. Laporan tu buat individu lah. Contoh kan. Istilah kumpulan ni kan, nanti bergaduh kan. Buat secara individu. Setuju ke buat secara kumpulan tu? Setuju? Setuju. Okey, baik. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ni since buat secara part time ini hujung-hujung minggu, so saya percaya sibuk lah. Okay, sibuk. Okay, nak mengajar lagi, kemudian nak buat ujian lagi. That's why kita cuba meminimumkan bantu tuan-tuan dan puan-puan memudahkan urusan untuk melaksanakan tugasan ini. Okay, so selain daripada ini kita tengok rujukan. Okay, antara rujukan yang digunakan, nanti saya akan kongsi dengan Ustaz, ketua kelas. Ada satu buku tu yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh, kalau berminat boleh dapatkannya lah. Okay. Ini antaranya Abu Bakar Nordin dan Bashar Abu Bakar. Okay, yang saya ada buku ni ialah yang berkait ni, Bashar Abu Bakar 2003. Okay. Tapi kalau tak berminat pun tak apa. Boleh guna buku apa-apa pun, tak ada masalah. Okay. Kemudian Kementerian Pendidikan, Macmillan ni nanti saya boleh sharekan lah pada tuan-tuan dan puan-puan buku ni. Sebab dia dalam bentuk PDF. So boleh gunakan untuk tuan-tuan dan puan-puan saja. Jangan jual pula. Jangan jual pula sekarang ni. Nanti saya takut ada dalam Shopee pula kan. Betul. Habislah kena saman pula saya nanti.
Okay, so insyaAllah saya akan share. Okay, yang ini Mueller ni adalah berkaitan dengan Authentic Assessment Toolbox. Dia sangat bagus, dia dalam tu dia ada rubrik, dia ajar kita macam mana nak buat pentadsiran autentik, so boleh rujuk. Okay, yang ni Russell dan juga Action. Okay, Classroom Assessment, yang ni saya tak ada yang PDF. Kalau ada nanti saya sharekan. Manakala yang ini boleh dibeli. Yang ni pentadsiran dalam pendidikan. Okay, boleh belilah kalau berminat lah. Kalau berminat. Saya percaya pelaburan yang tuan-tuan dan puan-puan buat itu dia akan kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan juga. Okay, tapi bergantunglah. Siapa yang nak boleh, kalau kalau just memadai buku yang saya sharekan dalam PDF saja, so itu sudah memadai dan it's okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, so itu berkait dengan proforma. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, proforma. Ada apa-apa nak tanya tak proforma ni? Ada? Tak ada, boleh faham lagi setakat ni. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Nur Hafizah. Okey, so kalau boleh faham, kita continue kepada yang seterusnya, iaitu tugasan. Okey, kita pergi kepada tugasan ya. Sebentar. Okey. Okey. Saya tak pastilah tuan-tuan dan puan-puan dah boleh buka My Guru ke belum? Belum. Belum lagi lambat lagi lah dia. Lambat. So since My Guru tak boleh nak diakses lagi oleh tuan-tuan dan puan-puan, saya sediakan Padlet ni lah. So apa-apa maklumat terkini saya akan up dalam Padlet ini, khususnya dari segi bahan-bahan rujukan. Okay, bahan-bahan rujukan tuan-tuan dan puan-puan boleh download lah daripada Padlet ni. Okay. So panduan kerja khusus KPN 4053. Kalau saya sebagai pelajar, okay, yang ini adalah kita panggil sebagai macam perjanjian antara pensyarah dan juga pelajar. Okey, yang mana menyatakan dalam dokumen ini menyatakan tentang apakah kerja khususnya. Okey, dan bagaimana untuk melaksanakannya. Mari kita tengok satu-satu. Okey. Baik. Okey, bentuk tugasannya. Okey. Kita ada kerja khusus. Okey, kerja khusus kita ada kerja khusus 60%. Kita ada tugasan khas 40%. Okey, saya dah nyatakan tadi serba sedikit dalam semasa menerangkan performa. And ini kita ada agihan pemberatan kerja khusus. Yang ini tadi laporan laporan 30%, pembentangan 10%. Tetapi saya nak nilai dia secara individu. Kerana apa? Kerana sebelum ini, kursus-kursus yang sebelum ini, bila dijalankan secara berkumpulan ini dan juga pembentangan dilaksanakan secara berkumpulan, dia hantar wakil saja. Dia hantar wakil saja. So maknanya dialah yang buat seorang diri, dialah yang takbirkan di sekolah, dialah seorang yang kena bentang. Kesian tak kepada pelajar berkenaan? Kesian tak? Kesian kan? Okey. Tapi terpulanglah. Cuma dalam konteks khusus ini, saya harapkan setiap ahli kumpulan dapat membuat pembentangan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan tidak ada isu dari segi internet lah. Walau bagaimanapun kalau ada masalah, maklumkan kepada saya untuk dibantu. Untuk dibantu dari segi inilah pelaksanaan kursus inilah. Saya tak adalah bantu, tak dapatlah nak bantu misalnya suruh Unify pasang di kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan YB lagi. Okay. Tapi nanti kalau ni maklumkanlah kepada saya ada isu dari segi internet, tak boleh nak join kuliah ke. Okay. Maklumkan saja insya-Allah. Dan seterusnya lah dari segi tugasan individu, okey, iaitu e-forum 20 markah. Okey, itu dari segi tugasan. Okey, yang ini kita akan lihat. Okey. Pentaksiran prestasi. Okey, bentuk kumpulan dengan jumlah ahli seramai 4 hingga 5 orang. 4 hingga 5 orang. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dalam kelas ini ada berapa ramai 24. 24. Okey, 24 saja ya. Okey, baik. So 24, so mungkin 4 orang satu kumpulan lah. Ada berapa kumpulan sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang sedia ada?
Tak ingat Tak ingat, tak apalah. So maknanya antara 4 hingga 5 lah. Nak 4 pun boleh, nak 5 pun boleh. Tak ada masalah. So maknanya, okey. Oh, okey. Ustaz Hanis masih tidak dapat masuk ke kelas kerana masalah. Okey, tak apa. Okey. Take your time. Okey, kemudian kita ada setiap kumpulan dikehendaki mereka bentuk satu tugasan pentaksiran prestasi beserta rubrik penskoran. Okey, beserta rubrik penskoran berkaitan satu tugasan yang diajar, satu tajuk yang diajar di sekolah. Okey, so maknanya satu kumpulan tu satu je lah. Jangan bergaduh. Ada 5 orang semua nak buat. Kan baik kita buat tugasan ni secara individu. Tapi oleh kerana kita nak memudahkan tuan-tuan dan puan-puan, ianya dibuat secara berkumpulan. Okey. So bila berkumpulan ni maknanya beban tugas itu dapat diagihkan secara sama rata lah. Okey, setelah itu ditadbirkan serta laksanakan proses penskorannya ke atas murid yang anda ajar di sekolah. Okey, maknanya kita takbirkan kepada para pelajar kita. Contoh macam tasmik tadi kan. So itu mudahlah untuk dilaksanakan secara online. Maknanya pelajar baca dan kita dengar. Itu pun satu bentuk pentaksiran prestasi yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih untuk laksanakan dalam tugasan ini. Okey, tulis satu laporan mengenai proses perancangan, pentadbiran dan juga penskoran pentaksiran prestasi yang telah dijalankan. Saya berminat kepada laporannya sahaja. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak laksanakannya? So terpulang. Nak buat satu sekolah ke, nak buat lebih daripada satu sekolah ke, okay, nak buat malam ke, nak buat siang ke. Okay. So maknanya di sini saya berminat kepada laporan yang melaporkan mengenai proses perancangan, pentadbiran dan penskoran pentaksiran prestasi yang telah dijalankan. Maknanya kita ada rancang tu dari segi apa tugasannya, apakah rubriknya, kemudian kita takbirkan kepada para pelajar dan kemudian kita berikan skor tu semasa mentadbirkan. So itu semua saya nak dalam bentuk laporan. Okey. Okey, seterusnya lah dari segi apakah format-formatnya. Okey. Laporan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya maklumat berikut. Okey. So maknanya sekurang-kurangnya lah. Okay, kita ada muka depan. Muka depan saya ada sediakan. So just isikan nama, nombor metrik dan juga nombor telefon. Okay, kemudian kita ada pengenalan. Contohnya, definisi, tujuan, ciri. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan amali solat. Okay, so dari segi definisi ni mungkin boleh nyatakan dari segi solat itu macam mana, kewajipan menunaikan solat, rukun-rukunnya, kemudian ceritakan sedikit berkenaan dengan tugasan ini, kan, contohnya pentaksiran prestasi macam mana dilaksanakan, jenis-jenis pentaksiran prestasi yang boleh dilaksanakan. Ini pengenalan. Saya cuma mahukan 1 hingga 2 muka surat saja. 1 hingga 2 muka surat cukup lah sebagai pengenalan. Ada juga yang sebelum-sebelum ni bila saya tak nyatakan berapa muka surat ini, dia hentam saja. Okey, katalah ada 20 muka surat, 10 muka surat berkaitan dengan pengenalan saja. Okey. So maknanya bagus-bagus, tetapi yang penting sekali ialah intipati yang dikehendaki dalam laporan ini. Yang pertama perancangan, pentadbiran dan juga penskoran. Itu yang sangat penting. Tuan-tuan perlu highlightkan dalam laporan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya adalah dari segi perancangan. Okey, contohnya apa topiknya? Wudu contohnya. Okey, apa hasil pelajarannya? Pelajar dapat melaksanakan wudu dengan betul mengikut rukun. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan telah didedahkan tak dengan penulisan hasil pembelajaran? Penulisan hasil pembelajaran. Ada didedahkan tak nak menulis hasil pembelajaran? Dah, okey. Ada. So maknanya tidak ada masalah dari segi menentukan hasil pembelajaran berkualiti tu. Dia ada formula, macam-macam formula lah. A, B, C, D. Okey. Yang saya ingat lah ABC tu kalau dalam cerita Upin Ipin tu dia ABC ABC dengan durian ya. Okey. Saya tak tengok, anak saya tengok. Okey. So maknanya di sini terpulanglah nak guna kaedah yang mana-mana pun tak apa. Okey. So seterusnya ialah pelaksanaan tugasan itu. Okey, kemudian berikan skor dan juga berikan maklum balas kepada pelajar kita. Contohnya,
Okey, pelajar ini adalah pelajar yang lemah dalam melaksanakan tugasan pentaksiran prestasi itu. So kita nyatakan kepada dia apa yang dia boleh lakukan untuk meningkatkan prestasi dia. Sangat penting maklum balas ini dalam bilik darjah. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pun ada laksanakan dalam bilik darjah. So konteks ini, dapatan itu perlulah dilaporkan dalam laporan. Okey. Mungkin waktu itu boleh ambil gambar. Ambil gambar, contohnya kalau katalah dilaksanakan secara online, okey, screenshot. Okey, nanti gambar itu boleh dimasukkan pada lampiran untuk menunjukkan bahawa ianya telah dilaksanakan dalam konteks di bilik darjah. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan katalah selepas ini kes COVID, kita doalah mudah-mudahan taklah kan. Tidak memungkinkan untuk tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan face to face punya classes. Okay, face to face, physical macam tu. So tak bolehlah nak laksanakan misalnya amali solat contohnya kan. Tetapi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ni kreatif. Okay, boleh apa jua pentaksiran prestasi yang boleh dilaksanakan secara online. Secara online tu gunakanlah. In case katalah pelajar tu ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni, ataupun mungkin sukar untuk dapat murid untuk laksanakannya. Mungkin ahli kumpulan itu boleh melakonkan. Okay, ahli kumpulan itu boleh juga untuk melakonkan menjadi murid untuk tugasan pentaksiran prestasi ini. Saya tidak ada masalah. Yang penting laporan akhir itu ada. Okey, seterusnya lah dari segi kesimpulan, misalnya boleh masukkan rumusan aktiviti. Cadangan, apa cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan? Kan? Ini pun dalam 1 hingga 2 muka surat sahaja. Tak perlu panjang-panjang. Dan juga rujukan, misalnya ada menggunakan buku-buku siapa-siapa, internet ke dan sebagainya, boleh masukkan di situ. Dan yang last sekali ialah lampiran, boleh masukkan gambar, bukti penskoran. Bukti penskoran ni mungkin katalah tuan-tuan dan puan-puan membina rubrik penskoran, so dikepilkan sekali yang telah digunakan itu. Yang telah digunakan itu sewaktu kita memberikan skor. Contohnya tadi ada yang beritahu tasmik. Okay, so tasmik itu macam mana kita nak tahu bahawa dia kualiti bacaan dia. Memenuhi tajwid, bacaan dia tepat, kan. So maknanya itulah yang kita perlu masukkan dalam lampiran. Okey, dan akhirnya ialah dari segi tarikhnya untuk menghantar. Tarikh penghantaran tadi saya ada nyatakan 12 hari bulan Jun 2022. Okey. So kalau ada perubahan pada tarikh ini, saya akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau ada perubahan. Okey, seterusnya ialah pembentangan. Okey, berdasarkan tugasan pentaksiran prestasi di 1, setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil pelaksanaan tugasan tersebut berbantukan bahan persembahan PowerPoint. Maknanya dapatan daripada tugasan yang pertama ini, okey, pindahkan saja dalam bentuk PowerPoint, dia punya point-point. Sebab itulah nama dia PowerPoint. Point-point yang power, bukannya nota. Okay, PowerPoint, maknanya point-point yang power itu dimasukkan dalam slide itu. Atau mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak gunakan yang lain, tak semestinya PowerPoint. Gunakan apa yang terkini. Contohnya menggunakan apa-apa medium persembahan lah. Boleh. Gunakan apa yang saya lupa lah nama itu. Prezi, kan. Ataupun yang lain-lain pun boleh. So pembentangan dah dilaksanakan dalam tempoh 20 minit. Bagi setiap kumpulan dan 10 minit untuk sesi soal jawab. So sewaktu sesi soal jawab itu, saya cadangkan semua ahli menjawabnya supaya dapat markah yang baik untuk pembentangan. Sebab markahnya saya nak bagi secara individu. Jawablah. Apa je, tak ada masalah. Okay, berkaitan dengan soalan diajukan. Dan kumpulan yang lain, okay, yang mendengar pembentangan itu, setiap kumpulan itu dikehendaki menanyakan sekurang-kurangnya 1 soalan. Katalah kumpulan 5 membuat pembentangan, kumpulan 1 tanya, kumpulan 2 tanya, kumpulan 3 tanya, kumpulan 4 tanya, kumpulan 6 pun tanya. 1 soalan sahaja, cukuplah. Supaya kita meraihkan macam mana? Yelah, kumpulan tersebut dah penat-penat mentadbirkan, kemudian membuat pembentangan, so kita raihkan dia. Okay, kita raihkan dia. Terpulanglah nak pakat-pakat dengan kumpulan-kumpulan lain. Kau jangan tanya yang susah-susah ya. Kau tanya aku yang susah-susah, siap kau. Aku tanya pun susah-susah nanti. Terpulanglah.
nak buat macam mana pun. Okey. So tarikh ini nanti saya akan maklumkan kemudian kerana apa? Okey, yang ini tarikh ini ialah pertemuan terakhir kita, sama ada secara online ataupun secara fizikal. Okey, maknanya kita akan ada lagi 2 kali pertemuan. Okey, 2 kali pertemuan, Sabtu dan Ahad juga. Okey, yang pada hari Ahad terakhir itu akan dilaksanakan pembentangan. Saya akan cek lagi tarikh ini. Okey, saya akan cek tarikh dan update kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey, seterusnya ialah kita ada ini cadangan muka surat, apa yang perlu ada dalam slide itu. Pengenalan, perancangan, pentadbiran dan juga kesimpulan. Sudah memadai. Tak perlu panjang-panjang lah. Tak perlu panjang-panjang. Katalah ada 5 orang, mungkin 10 slide. 10 slide tu maknanya seorang 2 ke, ataupun 15 slide seorang 3 ke. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan, kreativiti masing-masing. Yang penting ada pembentangan, tempoh masa pembentangan ialah 30 minit ataupun berapa tadi? 30 ke 20 minit Okey. 20 minit. Okey, dan 10 minit untuk sesi soal jawab. Okey, dan yang last sekali ialah tugasan e-forum. Okey, tugasan e-forum, pensyarah akan memuat naik 5 soalan untuk dibincangkan di bahagian forum My Guru. Okey, sebenarnya saya harap kalaulah My Guru itu okey, petang ini kita dah boleh buat e-forum. Tetapi since tak boleh, so mungkin kita bagi aktiviti yang lain ke atau macam mana. Tetapi jumlah forum tu 5 saja. Dia tak boleh lebih. Kan sebab saya dah nyatakan 5 di situ. Patut saya nyatakan 10 kat situ kan. Tapi dah tulis 5, kena ikutlah 5 itu. Okey. So dan juga e-forum ini akan dilaksanakan semasa kuliah secara online. Kita ada 2 kali kuliah secara online. Nanti mungkin saya akan uploadkan soalan-soalan di situ. So kita berdikit-dikit lah. Contohnya mungkin waktu kuliah online tu 2 setiap hari kan. Setiap hari tu ada 2 ke ataupun 1 ke macam itu. Supaya tuan-tuan dan puan-puan tak terbeban lah untuk melaksanakannya. Okey. So pelajar dikehendaki memberikan respon beserta justifikasi terhadap setiap soalan yang diberikan oleh pensyarah. Respon dan juga justifikasi. Contohnya saya bersetuju dengan pandangan berkenaan. Okey. Ataupun mungkin apakah respon dia? Respon dia okey. Contoh soalannya, contoh soalan. Okey. Kesahan sangat penting untuk dilaksanakan semasa melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Berikan pandangan anda. Okey. Ya, saya bersetuju dengan pandangan berkenaan. Okey, ini kerana apa? Kesahan itu apa. Okey. Tak perlu cari daripada internet lah. Baca nota saya pun sudah memadai. Tak perlu kopi-kopi. Dan juga tak perlu panjang-panjang pun. Tak perlu panjang-panjang. Ada yang buat sampai 2-3 bab, tak perlu. Okey, buatlah. Okey, antara 200 hingga 250 patah perkataan saja. Saya cuma nak lihat apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham berkenaan dengan soalan ataupun konsep yang diajukan dalam soalan berkenaan. Tak perlu cari daripada internet, tak perlu. Okey, apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham? Kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca nota yang saya berikan, insya-Allah boleh jawab. Macam tu. Ataupun mungkin saya minta pandangan berdasarkan kepada pengalaman tuan-tuan dan puan-puan, just bagi je lah. Kan? Tak perlulah copy yang kawan-kawan yang lain ke ataupun daripada internet. Macam tu. Genuine ni. Sebab dia 200 patah perkataan hingga 250 sahaja. Tak perlu panjang-panjang pun. Okay, dan juga selain itu, pelajar juga dikehendaki memberikan respons beserta justifikasi terhadap satu jawapan yang diberikan oleh seorang rakan pada setiap soalan. Setiap respon beserta justifikasi yang relevan dengan soalan akan diberikan 2 markah. Maknanya carilah mana-mana rakan, contohnya katalah Ustaz Syahrul Amirul menjawabkan forum, kita bagilah pandangan kita terhadap jawapan yang diberikan oleh Ustaz Syahrul Amirul. Saya bangkang pandangan yang diberikan oleh Ustaz Amirul. Ini kerana apa-apa-apa. Saya setuju dengan pandangan Ustazah Siti Nurhafizah. Kerana apa? Kerana apa-apa. Macam tu. Jangan macam ni pula. Saya katalah jawapan yang diberikan oleh Ustaz Amirul, saya setuju dengan pandangan Ustaz Amirul. Okey, kemudian Cikgu Fatimah pula kata, saya pun bersetuju juga. Kemudian Cikgu Nurhafizah pula nyatakan, samalah, saya pun bersetuju juga. So kalau jawapan seperti itu, mungkin saya akan bagi 1 markah sajalah. Kerana apa? Tidak ada justifikasi.
Tidak ada justifikasi. So saya nak bagi markah 100 markah kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi yang mahu. Bagi yang mahu. Kenapa saya kata bagi yang mahu? Sebabnya ada juga dalam kalangan para pelajar, saya tak katakan kelas ini, kelas ini semua macam baik ni. Nampak baik, muka bersinar-sinar, kan. Yang buka kamera lah, yang tak buka kamera saya tak nampak kan. Okay. So maknanya tidak ada masalah bagi pelajar dalam kelas ni. Tapi kelas-kelas yang lain tu, kenapa saya katakan tak nak? Okay. Bila nak jawab forum pun tak nak jawab. Itu maknanya pelajar yang tak nak, tak mahu. Kan. So maknanya bila kategori pelajar sedemikian, tak mahu, saya pun tak boleh nak tolong. Okay. So saya akan bagi markah berdasarkan kepada apa yang tuan-tuan dan puan-puan jawab itu. Selalunya insya-Allah tidak ada masalah lah. A-, B+, dan juga A selalunya memang okey, boleh dapat. Tetapi bergantung kepada kategori pelajar tadilah. Nak ataupun tak nak. Selalunya yang committed akan dapat A. Ataupun A-. Okey, tapi bagi mereka yang tak mahu, terpulanglah. Saya pun tak boleh nak paksa tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Okey, lagi. Bebe pula kan orang tua ni kan. Okey. Cepat sikit. Okey. So segala perkara yang berkaitan dengan kerja khusus mesti merujuk dan mengikut arahan pencara kumpulan. That's why kalau ada masalah, okey, so maklumkan kepada saya untuk saya bantu. Okey. Okey, seterusnya lah dari sisi maklumat, arahan berkaitan tugasan khas akan diberikan kepada pelajar pada hari pertama minggu peperiksaan akhir dijalankan. So jangan risau. Okey, ini adalah rubriknya. Rubrik ni laporan. Okey, laporan. Misalnya kalau nak dapat markah penuh, okey, dia tidak ada kesalahan bahasa. Contohnya dari segi ejaan, macam tu struktur bahasa, okey. Yang paling clear ialah dari segi ejaan lah. Okey, kita nak pastikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan ni alert lah. Okey. So maknanya katalah ada kesalahan bahasa yang minimum. So markah yang paling tinggi boleh dapat ialah 21. Misalnya macam tu. So maknanya check dari segi bahasa dan juga yang penting sekali lah kontennya lah. Tapi katalah kalau kontennya sangat bagus, okey, dia tidak akan dapat 30 markah. Mungkin saya akan boleh, yang ini saya akan tolak 1 markah, dia akan dapat 29 markah. Kalau kontennya bagus. Macam tu. Saya akan pertimbangkan juga dari segi isi kandungan penulisan tuan-tuan dan puan-puan supaya adil lah. Supaya adil. Yalah, istilah bahasa tu biasalah, saya pun melakukan kesalahan bahasa kan. Kadang-kadang kita tak perasan. Okay. So saya akan pertimbangkan yang itu. Tak apa, jangan risau. Okay, kemudian pembentangan 9 hingga 10. Okay, boleh check. Kerana dari segi forum, ni ada rubriknya. Kenapa saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan? Okay, kerana saya nak tuan-tuan dan puan-puan tengok apakah kualiti yang perlu ada untuk dicapai bagi dapat markah penuh. Kan? Saya nak tuan-tuan dan puan-puan jelas mengenai kualiti yang perlu ada untuk dapat markah penuh. Contoh untuk forum. Okay, untuk forum, respon dan hujah relevan dengan isu. Respon dan hujah relevan dengan isu. Maknanya apa yang tuan-tuan dan puan-puan berikan itu mestilah ada kaitan dengan topik yang dinyatakan dalam soalan yang diberikan. Kan? Ini taklah orang tanya lain, jawabnya lain. So maknanya sukarlah untuk saya bantu dapat markah penuh. Kalau satu je, 1 markah. Respon atau hujah kurang relevan dengan isu. Tak ada kaitan sangat dengan isu itu. Bolehlah bagi 1. Ataupun respon relevan dengan isu tetapi tidak ada sertakan hujah atau hujah tidak relevan dengan isu. So maknanya di sini, so kalau nak dapat markah penuh, respon dan hujah relevan dengan isu itu. Okey. Seterusnya, yang ini dari segi karya lah. Okey, karya dan mestilah karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memenuhinya lah. Plagiat ini katalah ambil daripada tugasan-tugasan yang ada di misalnya Course Hero, skrip. Okey, itu saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat elakkan lah. Begitu juga dengan tugasan khas nanti. Walaupun saya katakan boleh merujuk apa-apa sahaja. Okey, sumber rujukan, tetapi janganlah ambil secara total. Total ni maksudnya download orang lain punya, tukar nama kita saja. Kan? Kalau boleh di-detect, so itu akan dikenakan tindakan tata tertib. Akan ditindakkan tata tertib lah. Maknanya kita akan check lah. Maknanya setiap tugasan yang dihantar itu saya akan check dari segi menggunakan software-software tertentu untuk check dari segi berapa banyak percentage yang
diambil daripada internet itu misalnya. So bila demikian, kalau perlu saya akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk editkan. Okay, selalunya tak sampailah tindakan tata tertib itu, tetapi saya minta tuan-tuan dan puan-puan untuk edit. Okay, baik. Okay, sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa, pastikan tugasan dihantar ke tarikh ditetapkan. Okay, kegagalan melengkap tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. That's why saya katakan tadi, siapa yang nak. That's why kalau yang berkumpulan ni agak kritikal lah. So kena pilih ahli-ahli yang dapat membantu. Bukan menumpang semata-mata. Contohnya katalah Cikgu Ainul Hazikah ni yang rajin kan, selalu tugasan tu belum bagi arahan tugasan, dia dah siap dah tugasan itu. So maknanya semua nak dengan dia saja sebagai ahli kumpulan. So kenapa? Sebab dia boleh buat seorang-seorang. Yang lain hanya menumpang saja. So boleh tak adalah berlaku dalam kelas ini. Sama-samalah membantu. Semua pun sibuk juga. Macam tu. Pastikan anda menjadi pelajar aktif. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan pensyarah bagi kumpulan kuliah masing-masing. Okey, dan last sekali ialah berkait dengan ini adalah nanti laporan boleh gunakan muka depan ini. Okey, boleh gunakan muka depan ni. Nama, nombor metrik dan juga nombor telefon. Kenapa saya minta nombor telefon? Khususnya tugasan forum. Okey, nanti saya boleh hubungi mana-mana pelajar yang masih belum menjawab forum itulah. That's why saya perlukan nombor telefon itu. Okey, boleh? Clear tak berkaitan dengan proforma dan juga pelaksanaan kerja khusus KPN 4053? Clear tak? Doktor, ada pertanyaan. Baik, silakan. Berkaitan dengan e-forum ni, sepatutnya soalan tu di-upload bila doktor? Okey, bagus soalan tu. So soalan itu saya akan berikan sewaktu contoh kalau tugasan secara kuliah secara online, so mungkin saya akan uploadkan malam tu ke pagi ke macam tu. Boleh? Sebab nanti dia adalah bukti pelaksanaan kuliah online itu. Okey. Is it okay? Boleh ke kalau macam tu? Ataupun nak awal saya uploadkan? Kalau boleh nak awal. Okey, bolehlah, nanti saya akan, since my guru tak boleh lagi, nanti saya akan maklumkan kalau dah boleh, saya upload awal lah supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh manage masa itu untuk tugasan-tugasan yang lain. Okey, terima kasih atas pandangan yang diberikan. Satu lagi Ada doktor lagi? tanya. Ya. Saya tak clear bahagian yang doktor sebut pentaksiran prestasi tadi. Yang hasil pembelajaran tu yang doktor sebut, contoh yang Upin tu tadi. Apa yang doktor saya tak jelas? Yang A, B. Okey. Okey. Bila kita menulis hasil pembelajaran tu, dia ada formula dia kan. Yang dia ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana pula? Contohnya, silakan. Tu yang saya nak tanya, saya tak pasti sama ada kita orang dah belajar ataupun belum. Jadi saya nak doktor terang macam mana kita nak formula tu. Okey. Contohnya, dia ada satu formula macam mana kita nak menulis hasil pelajaran itu. Dalam menulis hasil pelajaran, yang pertama sekali dia ada audien dia. Pelajar dapat apa-apa. Pelajar lah, okey. Maknanya di akhir kuliah ini pelajar dapat apa. A, audien, B, behavior, C, konteks, dan D itu D itu adalah berkait dengan dia punya tahap prestasi dia nak dicapai tu. Kalau tak silap saya lah, tu saya tanya tadi, adakah telah diajar ataupun belum. Okay. Kalau tak ada, boleh nanti boleh maklumkan kepada saya untuk mungkin saya boleh sentuh sedikit lah. Okay. A itu ialah audien dia, siapa audien dia. Okay. B itu ialah behavior, tingkah laku. Tingkah laku yang diukur. Contohnya menjelaskan, menyatakan, melaksanakan wuduk itu. Contohnya macam tu. Kemudian C ialah konteksnya. Konteks tu, konteks pelaksanaan tugasan itulah. Okay. Dan juga D tu saya tak ingat sama dia punya apa tahap prestasinya nak dicapai itu. Macam tu. Okay? Boleh? Okey, doktor, boleh. Terima kasih. Nanti try check dulu telah diajar ataupun tidak dalam misalnya kalau tak silap saya ialah kurikulum ke ataupun kaedah mengajar ke. Selalunya itu yang sangat penting lah, sebab daripada hasil pelajaran ini barulah terhasilnya kita tentukan apakah aktiviti PDP itu.
daripada hasil pembelajaran yang kita nak capai. Mungkin di konteks cikgu dia panggil sebagai objektif. Objektif pembelajaran ke terpulanglah, apapun istilahnya ialah dia nak menunjukkan apa yang pelajar harus capai. Contohnya, dapat menjelaskan huruf-huruf ataupun huruf-huruf hukum tajwid untuk izhar. Okey. Dapat menjelaskan hukum tajwid bagi izhar, okey, dengan betul, contohnya. Ataupun mungkin dapat melaksanakan amali solat mengikut rukun dan juga sunnahnya, contoh macam tu. Ataupun mungkin hasil pelajaran itu di akhir kuliah ini pelajar dapat membacakan ayat apa-apa, okey, dengan tajwid dan betul bunyi dia. Contoh makhrajnya, lupa pula, okey, dengan makhraj dan juga tajwidnya, contoh macam tu. So maknanya ini adalah hasil pembelajaran yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tentukan. Okey, kalau kita ada di SKP, okey, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, okey, yang ada itu kita akan terjemahkan dia, okey, kepada hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar. Daripada hasil pelajaran ini, okey, kita rancang apa aktiviti dia, kerana apa? Okey, macam mana kita nak bantu pelajar mencapai hasil pelajaran itu. So ini melalui kita punya kita punya aktiviti PDP, dan daripada aktiviti PDP itu kita laksanakan pentaksirannya. Kan? Okey. So maknanya apakah aktiviti PDP dan apakah pentaksiran yang sesuai, kaedah pentaksiran sesuai, itu akan menentukan sejauh mana pelajar telah mencapai hasil pembelajaran berkenaan. So maknanya itu perlu kepada kita menterjemahkan hasil pembelajaran itulah. Okey. Boleh? Soalan yang baik daripada Cikgu Siti Maisarah. Ada lagi soalan? Ada lagi? Rakan-rakan lain? Silakan. Doktor nak tanya, Ya, silakan Cikgu Nur Syuhada. ini pentaksiran prestasi tu kan, dalam kumpulan kita kena buat satu tugasan. Okay, tapi masalah dia sekarang macam ni, kumpulan kita ni semua sekolah lain-lain. Jadinya dia nak skor kat sini pada pelajar-pelajar, pada murid-murid di sekolah yang kita ajar lah kan. Jadinya kita buat satu kumpulan yang kita buat pada murid kita ke, ataupun kita boleh buat dalam kumpulan sesama kumpulan? Okey, bagus soalan daripada Cikgu Nurul Syuhada. So apa yang boleh dilakukan ialah pilih satu sahaja. Okey, maknanya satu sekolah sajalah. Tak perlulah buat semua, maknanya melibatkan semua sekolah. So maknanya nanti bila saya bagi masa untuk berbincang, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh membincangkan bila nak buat itu. Ataupun di sekolah mana. Melibatkan pelajar berapa ramai. Contoh macam tu. So maknanya satu kumpulan pilih satu saja. So satu sekolah saja melibatkan pelajar. Contohnya pelajar sekurang-kurangnya 3 orang saja. Kenapa 3 orang? Selalunya dalam konteks di bilik darjah dia akan ada pelajar yang berpencapaian tinggi, sederhana dan lemah. So itu sudah memadai, cukup. So bincang, bincang maknanya sekolah siapa yang perlu dilaksanakan. Okey, Ustazah. Boleh? Jauh tu. Masing-masing duduknya memang jauh, daerah lain-lain. Jadinya kalau kumpulan ni kita buat sesama kita je. Kita rancang pembelajaran dan ahli kumpulan kita yang berlakon jadi murid. Maksudnya kita sesama kita ke, ataupun macam mana tu? Boleh dengan itu pun boleh juga. Itu pun boleh. Katalah susah sangat, maksudnya nak ditadbirkan di sekolah ialah sebab bila berada di sekolah ini pelajar-pelajar itu dia tertakluklah kita kena minta kebenaran daripada guru besar juga sebenarnya. Sebab benda ni kan melibatkan pelajar, dan should be dari segi etikanya perlu minta kebenaran daripada ibu bapa. Kerana pelajar ni selalunya di bawah umur lah, maksudnya kurang daripada dia, so dia tidak boleh nak memilih apa yang sepatutnya bagi mereka tu kan. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh berlakon dalam kumpulan itu, katalah ada 5 orang, mungkin 4 orang berlakon sebagai pelajar pun boleh juga. Boleh juga. Maksudnya berlakon untuk melaksanakan tugasan ini saja. Itu pun boleh. Tetapi kalau lah kata di sekolah itu ada dalam 5 orang tu guru besar tu dia memberikan kebenaran. So laksanakan di sekolah itulah. Laksanakan di sekolah itu. Kerana apa? Rubrik ni, matlamatnya ialah
kita ada tugasan dan kita ada rubrik. So maklumat ini, tugasan dan juga rubrik ni tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan nanti untuk melaksanakan tugasan di sekolah. So that's why saya katakan pada arahan tugasan ialah berkaitan satu tajuk yang diajar di sekolah. Dengan harapan alat pentaksiran itu nanti, rubriknya kita nak mentaksir, dan juga tugasan itu, arahan tugasan itu nanti kita boleh guna dalam konteks bilik darjah kita. Kan macam tu. So saya bagi pilihan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk decide. Sama ada nak dilaksanakan betul-betul di sekolah, tapi minta kebenaranlah daripada guru besar dulu. Okay. Kalau diberi, then proceed. Boleh buat satu sekolah, daripada 5 orang tu buat satu sekolah saja. Mungkin rakan yang lain boleh memberikan sumbangan misalnya dari segi merancang tu contohnya nak menentukan tajuk, apakah topiknya, apakah aktivitinya nak dilaksanakan, kemudian apakah rubrik yang nak digunakan itu. Itu mungkin kawan-kawan lain boleh menyumbang itu. Tapi bila berada di sekolah, kalau kawan-kawan tu boleh datang ke sekolah, then okay. Tapi since kita sekarang berada dalam keadaan yang COVID-19 ni kan, mungkin tak boleh nak datang, then cikgu di sekolah berkenaan perlu laksanakanlah. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, katalah tak boleh nak dilaksanakan di sekolah, okay, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ahli kumpulan tu boleh berlakon untuk menjadi pelajar. Okay, as long as ada laporan. As long as ada laporan. Okay, so maknanya saya tidak akan mengisukan, ini melibatkan ahli kumpulan awak ni, berlakon ni, saya nampak Ustaz Syahrul Amirul ni yang berlakon ni, contoh macam tu kan. Saya nampak Ustazah Ainul Hazikah yang berlakon ni. So saya tak akan argue macam tu lah. So saya dah bagi dua pilihan kepada tuan-tuan dan puan-puan, okay, untuk pelaksanaan tugasan pentaksiran prestasi ni. Boleh? Clear tak? Okey. Satu lagi soalan yang terakhir. Baik, tak apa. Pentaksiran prestasi ni dia mesti bersemuka. Maksudnya kalau online tak boleh nak buat ke macam mana? Boleh, tak ada masalah. Kalau ianya boleh dilaksanakan secara online pun boleh. Kalau nak dilaksanakan secara face to face pun boleh. Kalau nak dilaksanakan secara online, so kumpulan ustazah perlulah memilih bentuk pentaksiran prestasi ataupun tugasan-tugasannya yang boleh dilaksanakan secara dalam talian. Kan? Contohnya, mungkin tasmi, mungkin kalau katalah dia melaksanakan tugasan amali solat. Okay, kita boleh nampak dia melaksanakan amali solat itu secara online, then okay. So maknanya kena tuan-tuan dan puan-puan perlu memikirkan kesesuaiannya kalau nak dilaksanakan secara online itu. Okay? Okey, boleh. Boleh? Baik. Okey. Ada lagi soalan? Ataupun mungkin nak kata tugasan ni tak mencabar lah. Doktor, saya tengok muka suratnya tak sampai 20 ke? Boleh tak tambahkan lagi muka surat jadi 100 ke? Jangan doktor, okey dah. Okey dah ni doktor. Kalau ada permintaan macam ni, saya tak ada. Saya berbesar hati untuk memberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Katalah nak 50 muka surat ke 100 muka surat pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya yang ini minimum ialah dalam kurang daripada 20 muka surat. Okey, ada lagi soalan? Okey, tak ada So kalau tak ada, tapi daripada masa ke semasa boleh tanya kepada saya lah. Tapi perkenalkan dirilah. Saya siapa-siapa daripada saya cikgu siapa-siapa, mungkin cikgu Fatimah, mungkin dari grup B Jaib. Okay, saya nak tanya berkenaan dengan hal ni. Supaya saya bolehlah fokus pada apa yang nak ditanya itu. Kadang-kadang tu pelajar kan, terutamanya yang ijazah sarjana muda kan, kadang-kadang dia tanya, bila kelas nak mula? Dalam WhatsApp kan. Bila kelas nak mula? Ni siapa pula ni yang tanya saya bila kelas nak mula kan? Saya pun tak tahu. Okay. So, perkenalkan diri dan juga nyatakan siapakah anda dan insyaAllah saya akan reply. Okay, nombor telefon saya dah boleh dapatkan daripada Ustaz, okay, ketua kelas ataupun ni, okay, 017-436-6580. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh ni lah, ada apa-apa isu, okay, masalah internet ke, sewaktu kuliah, so maklumkan kepada saya. Okay, clear? Clear. Yang forum tu nak kena reply berapa orang? Apa, forum ke, Ustazah? Ya. Oh, okay, baik. Untuk forum ini, seorang rakan sahaja.
Seorang rakan. Okey, kejap saya tunjukkan ya. Seorang rakan sahaja. Pelajar juga dihendaki memberikan respon berserta justifikasi terhadap satu jawapan yang diberikan oleh seorang rakan pada setiap soalan. Okey, maknanya katalah forum 1. Okey, forum 1. Okey, katalah Cikgu Siti Maisarah jawab dah. Okey, mungkin Cikgu Suziana boleh bagi pandangan memberikan respon terhadap jawapan Cikgu Siti Maisarah tu. Okey, saya bersetuju dengan pandangan Cikgu Siti Maisarah. Okey, ini kerana apa-apa-apa. Itu sudah memadai. Okey. Boleh Clear? Clear. Okey, kadang-kadang katalah saya tidak bersetuju dengan pandangan saudari macam tu. Kemudian ada pula dia reply lagi. Kemudian Cikgu Suziana reply lagi dengan dia. So tak habis macam tu kan. Yang penting satu kali saja sudah memadai. Okey, satu kali saja sudah memadai dengan bilangan patah perkataan ialah sebanyak 200 hingga 250 patah perkataan sahaja. Jangan panjang-panjang lah. Saya ni dah tua dah. Uban pun dah banyak dah ni. Nak baca tu kadang-kadang mata ni kan tak nampak kan. So 200 ke 250 patah perkataan. Sudah memadai. Dan tak perlulah ambil daripada internet. Ada juga yang suka ambil internet daripada internet kan. Bila berlaku macam tu, itu bukanlah idea daripada pelajar berkenaan. So sukarlah untuk saya bagi atau membantu dia untuk dapat markah penuh. So just apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham, mungkin based on pengalaman, okey dah lah. Tak perlulah jawapan tu sampai 2-3 bab. Just 200 hingga 250 patah perkataan sudah memadai. Okey. Sekiranya kurang daripada 200, ada tolak markah ke? Okay. Okey, kalau kurang daripada 200 saya tengoklah. Kalau cuma jawab ya saja, satu markah je lah kan. Tak dapat markah penuh lah untuk ya saja tu. Tetapi kalau katalah 100 patah perkataan, itu saya boleh terima lah. Okey, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pun sibuk dengan tugasan. Saya boleh terima lah sebenarnya. Yang penting jawab. Sebab yang paling kritikal lah tak jawab. Sampai saya nak kena PM, okey, ataupun nak kena ingatkan. Itu saya harap tak adalah dalam kuliah ini, dalam kelas ini. Saya tengok semuanya nampak macam baik, insya-Allah lah. Hopefully semua dapat A dalam kuliah ini. Okey? Boleh Ustaz? Ustazah? Clear? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, baik. Ada apa lagi nak tanya? Mungkin kita boleh rehat kalau tak ada. Kita rehat mungkin pukul 10, mungkin kita boleh masuk kepada topik yang pertama. Okey. Boleh. Okey. Baik. Kita rehat sebentar sehingga pukul 10. Lepas tu kita akan sambung semula untuk kuliah yang pertama. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.